Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Nat Ahmad. Saya doakan anda semua di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan sihat senantiasa. Video kali ini kita sama-sama kongsi macam mana kita nak mengenali atau mengetahui maklumat asas yang ada dalam geran tanah. Bagi yang dah mengetahui dan faham apa isi kandungan dalam geran tanah tu, kira okeylah, boleh bantu saya komen kat bawah kalau ada apa yang saya salah ataupun ada penambahan. Sebagai pemilik tanah, kita ni sepatutnya kita tahu apa maklumat yang ada dalam geran. Contohnya, apa yang penting kita nak tahu geran tanah kita tu, salinan geran tu ada dekat mana. Sama ada pejabat tanah dan daerah ataupun pejabat tanah dan galian. Macam mana kita nak tahu? Dan tanah kita tu status apa? Freehold, leasehold. Kalau leasehold, dia punya lease tu sampai bila? Pegangan dia sehingga tahun bila? Okey. Ini contoh salinan geran. Macam salinan geran ni, kita tengok bahagian atas tu, dia ikut negeri je. Kalau macam ini negeri Pulau Pinang. Dan macam Selangor, dia ada laman negeri Selangor lah. Sebelah kanan ni di SKK. Di SKK adalah salinan geran pemilik. Di SDK geran salinan di pejabat tanah. Kemudian di bawah tu borang 5CK. Dia ada 5B, 5C, 5D, 5E. Itu membezakan, kod-kod ni membezakan di mana pejabat pengeluar geran tu dan dokumen tu disimpan di mana. Contoh macam ni 5C di Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pulau Pinang, iaitu di bangunan Komta Pulau Pinang. 5B, 5C PTG, 5D, 5E Pejabat Tanah Daerah sendiri. Sama macam hak milik sementara 11A HSD di PTG, HSM 11B di pejabat tanah daerah. Kita perlu tengoklah, kita nanti kalau tujuan dia kita nak buat carian persendirian ataupun carian rasmi, kita tahu kita nak tuju ke mana. Okey, di bawah tu ada pajakan negeri. Pajakan negeri bermaksud tanah ni pajakan selama beberapa tahun. Biasanya macam ada ni 99 tahun ada, 60 tahun ada. Macam pajakan negeri ni, geran ni dikeluarkan oleh pejabat mentadbir PTG negeri Pulau Pinang. Di bawah tu adalah nombor hak milik, cukai tahunan berapa setahun, kemudian pajakan selama 99 tahun dan tempoh berakhir bila lah. Macam contoh, macam geran-geran lain seperti geran mukim, itu adalah freehold lah. Freehold ada yang tanah yang macam walaupun hak milik sementara, dia ada juga freehold dan leasehold. Macam untuk freehold, dia akan tulis, dia tak adalah tulis pajakan selama berapa tahun. Dia ada pegangan untuk selama-lamanya. Seterusnya, maklumat di bawah tu ada negeri, daerah, bandar pekan atau mukim, nombor lot, luas lot, kategori penggunaan tanah. Kita kena tahulah sebagai pemilik, kita nak tahu macam geran bangunan dah tentu kategori penggunaan tanah dia bangunan lah. Macam tu kalau kita beli rumah teres, perumahan, kedai apa tu, memang status dia sama ada bangunan lah. Bangunan sama ada bangunan kediaman ataupun bangunan komersial. Jadi dalam geran ni bangunan lah. Kalau setengah pertanian, dia ada bawah tu nombor lembaran piawai, itu ada dia punya pelan lah, nombor pelan diberapi, nombor file dia dekat mana kan. Lepas tu tanah yang diperihalkan di atas adalah dipegang untuk selama tempoh beberapa tahun oleh tuan punya. Dia akan menceritakan lah, tertakluk kepada peruntukan kanun tanah negara kepada kategori yang dinyatakan di atas. Maksudnya kita kena ikut apa kategori penggunaan tanah tu kita kena buat benda macam tu lah. Tak boleh lah
macam bangunan untuk kediaman, kita buat benda lain. Dan di bawah tu ada tarikh didaftarkan, syarat-syarat nyata. Tanah yang diberi milik ini hendaklah digunakan bagi tujuan kediaman saya. Kemudian sekatan-sekatan kepentingan bersambung, tanah yang diberi milik ini tidak boleh dipecah sempadan, pindah milik, cagar pajak, pajak kecil atau dengan apa-apa urusan sekalipun dilupuskan dengan tiada kebenaran bertulis daripada pihak berkuasa negeri. Macam geran ni, geran pajakan. Jadi untuk jual ataupun pindah milik perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak berkuasa negeri melalui pejabat tanah. Jadi maksudnya sini boleh jual tapi kena kelulusan. Sebab sekatan ni kadang-kadang dia sekatan disebabkan apa? Kemungkinan bumi tak boleh pindah milik kepada orang sebarangan kan. Okay, di bawah tu tarikh pemberi milikan, bila dia ada ceritalah hasil hak milik, nombor hak milik asal, nombor hak milik yang terdahulu daripada ini. Maksud dia sebelum ni geran ni hak milik sementara sebab dia belum diukur halus lagi lah. Dia panggil diukur halus, confirm. Setelah diukur halus baru dia dapat geran ni. Geran ni pajakan negeri ni maksud dia dah diukur halus. Lain-lain geran yang telah diukur halus seperti geran mukim, pajakan negeri, pajakan mukim. Kalau belum ukur halus, hak milik sementara. Kemudian rekod ketuan punyaan. Sini maklumat dia nama, bahagian, berapa bahagian yang ada kat situ, nombor kad pengenalan dan alamat. Rekod urusan selanjutnya di bawah tu macam ni ada kabit pendaftar atas tanah. Ini mungkin ada macam memegang amanah ke kabit pendaftar lah, masuk macam ni. Di bawah tu ada tanda tangan pendaftar lah, pendaftar hak milik tanah Pulau Pinang. Kalau macam pejabat tanah dan daerah, pentadbir tanah. Muka surat selanjutnya bahagian borang B1 muka surat ketiga. Ini kalau yang untuk pemilik dia tak ramai, macam contoh geran yang orang panggil geran kongsi, geran bersama ni pemilik dia ramai, mungkin muka surat dia lebih. Jadi seterusnya borang B1 ni dia ada butiran pelan tanah ni sama dengan yang di hadapan. Kemudian dia ada lukisan pelan tanah tu lah. Ukuran tanah tu, lebar berapa, panjang berapa, dia punya degree dia dan kedudukan tanah tu sendiri kat mana. Okey, dengan maklumat yang ada di dalam geran tadi, saya boleh simpulkan beberapa maklumat asas yang penting kita sebagai pemilik tanah kita perlu tahu. Pertama, tanah kita tu, geran kita tu, kita nak rujuk ke mana? Pejabat mana yang mengeluarkan geran kita? Sama ada pejabat pendaftar PTG negeri ataupun pejabat tanah dan daerah. Tujuan kita nanti kita nak buat carian persendirian ataupun carian rasmi, kita boleh tuju ke mana. Seterusnya kita kena tahu sama ada geran kita tu dah ukur halus ke tak ataupun belum. Ketiga, sama ada freehold, leasehold. Kalau leasehold pajakan berapa lama dan tinggal berapa lama lagi. Keempat, kategori penggunaan tanah kita. Bangunan pertanian, bangunan kediaman, bangunan komersial. Syarat-syarat nyata. Sama ada tanah kita tu untuk bangunan kediaman, bangunan kawasan komersial ataupun pertanian. Setengah tu pertanian pun khaskan untuk tanaman apa. Kadang-kadang tu ada yang tanah ni untuk tanaman kelapa sawit saja. Keenam, sekatan kepentingan. Okey, kalau macam tadi, macam leasehold perlukan kebenaran pihak berkuasa negeri untuk pindah milik. Kalau freehold tak perlu. Setengah freehold perlu. Contoh macam dekat Perak, dia perlu kelulusan Menteri Besar. Next, kita perlu tahu berapa keluasan tanah kita
dan ukuran lebar panjang. Kita boleh rujuk di borang B1. Okey, baiklah, dengan perkongsian tadi dapatlah kita sedikit ilmu atau untuk menambah pengetahuan kita tentang gerang tanah ni. Dan kepada siapa yang belum subscribe channel ni, mohon subscribe. Okey, jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.